Saya mula ya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ashikin binti Azlan, nombor matrik 056438. Kajian saya bertajuk Hukum Iddah dan Maqasid Menurut Islam. Saya diselia oleh Prof. Madya Dr. Wan Muhammad Yusof Wan Cik. Baiklah, yang pertama iaitu abstrak. Perintah beriddah diturunkan melalui ayat Al-Quran. Ditujukan kepada para wanita yang telah bercerai, memberi banyak hikmah kepada kita. Memberi banyak hikmah kepada kita tanpa kita sedari dan mengetahui rahsia di sebaliknya. Hikmah terbesar beriddah mengikut maqasid syariah adalah bagi memelihara nasab keturunan manusia. Objektif utama kajian ini adalah untuk menjelaskan konsep iddah yang sebenar berpandukan kitab-kitab fiqh mutabar dan memberikan kefahaman tentang iddah menurut maqasid syariah. Kajian perpustakaan merupakan metodologi yang dipilih dengan menganalisis bahan-bahan penulisan ilmiah bagi mendapatkan kefahaman yang betul dan terperinci terhadap tajuk kajian yang dapat mengaitkan dan memenuhi keperluan maqasid syariah itu sendiri. Tak apa. Saya tutup ni boleh? Okey, objektif kajian iaitu menjelaskan konsep iddah yang sebenar berpandukan kitab-kitab fiqh muktabar, memberikan kefahaman tentang iddah menurut maqasid syariah. Seterusnya, metodologi kajian adalah kajian kualitatif, iaitu saya mengumpulkan data dan menganalisis data melalui bahan rujukan seperti buku jurnal. Seterusnya, bahan penulisan yang lain melalui sumber atas talian bagi mendapatkan maklumat yang tepat berkaitan tajuk kajian. Dapatan kajian iaitu iddah dari segi bahasa membawa maksud kiraan, hitungan atau bilangan iddah menurut tafsiran istilah. Menurut tafsiran istilah pula bermaksud nama bagi suatu tempoh tertentu, iaitu tempoh menunggu yang ditentukan ke atas seseorang perempuan yang telah bercerai, yang mana dia tidak boleh dipinang atau berkahwin dengan orang lain dalam tempoh berkenaan sehinggalah tamat tempoh tersebut. Pensyariatan iddah ini adalah suatu tempoh tertentu yang perlu dijalani terhadap seseorang wanita berdasarkan kepada jenis perceraian yang dialami oleh seseorang wanita itu. Iaitu tujuan iddah itu sendiri adalah bagi mengosongkan rahim daripada benih bekas suaminya, merawat hati yang bersedih kerana perpisahan, sama ada perpisahan hidup ataupun perpisahan mati, dan yang paling utama adalah bagi menurut perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ya. Sekejap. Sama-sama. Boleh dengar ke? Boleh. Sama-sama. Seterusnya, perbincangan iddah adalah iaitu definisi maqasid syariah itu sendiri. Iaitu maqasid syariah bermaksud makna yang dapat diperhatikan dalam hukum syarak, sama ada berbentuk hikmah ataupun ciri-ciri umum. Iddah menurut maqasid syariah terdapat 5, iaitu yang pertama, menjaga agama, hifzu ad-din. Menjaga agama. Menjaga agama ini bermaksud memelihara asal agama kita.
iaitu asal keimanan kepada Allah dengan meletakkan prioriti utama pada apa yang syariah inginkan bagi merealisasikan maslahah dan menjauhi segala larangan dan kepercayaan yang bertentangan dengan syariah. Antara hikmah iddah ialah konsep ta'abudi, iaitu beribadah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seterusnya yang kedua, menjaga jiwa, iaitu hifzu an-nafs. Pensyariatan iddah adalah untuk memelihara nyawa kerana hasil kajian saintifik telah mendapati bahawa perempuan yang beriddah dapat mengelakkan diri daripada dijangkiti penyakit yang menular, iaitu PMS. Selain itu, tempoh iddah juga dapat mengelakkan wanita itu mengalami kanser cervix dan penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan rahim wanita. Jelas sekali, ini mempunyai perkaitan langsung dengan pensyariatan iddah yang diwajibkan selama 3 bulan ataupun lebih. Oleh itu, iddah adalah jalan yang Allah telah sediakan untuk kita untuk menjaga kesihatan para wanita dan mengelakkan daripada terdedah kepada penyakit berbahaya yang mana mencapai maqasid syariah itu sendiri, iaitu memelihara nyawa itu sendiri. Seterusnya yang ketiga, menjaga keturunan, hifzu an-nasab. Menjaga keturunan ialah memelihara asal-usul keturunan manusia dengan menggalakkan perkahwinan mengikut landasan syariah dan mengharamkan segala bentuk perbuatan yang boleh merosakkan keturunan seperti rogol, zina, liwat dan homoseksual. Pensyariatan iddah salah satu cara untuk memelihara keturunan manusia kerana tempoh iddah adalah satu tempoh untuk mengosongkan rahim daripada benih suami yang terdahulu. Maka tidak akan timbul masalah nasab anak yang akan datang. Seterusnya yang keempat, menjaga harta, hifzu al-mal. Pensyariatan iddah adalah bagi tujuan memelihara harta yang dapat dilihat melalui hak isteri dan anak-anak ke atas suami dalam tempoh iddah. Menurut kesepakatan ulama fiqh, perempuan yang menjalani iddah akibat talak raj'i sama ada hamil ataupun tidak berhak mendapat semua nafkah yang diperlukan daripada suaminya itu. Sementara isteri yang dicerai dengan talak ba'in, sama ada ba'in suhra atau ba'in kubra, wajib ditanggung nafkah dirinya dan tempat tinggal ke atas para suami sekiranya dia hamil. Dalam apa jua sekalipun, mana-mana isteri yang dicerai hidup maupun mati pasti mempunyai hak ke atas harta sesuami sama ada berbentuk tempat tinggal, pakaian ataupun makanan. Yang terakhir, menjaga akal, hifzu al-aqlu. Iddah merupakan tempoh bertenang bagi suami dan isteri untuk berfikir kembali keputusan daripada perceraian yang dilafazkan dan memberi peluang kepada mereka untuk merujuk kembali. Justeru ini menunjukkan bahawa Islam sangat menitik beratkan kewarasan dan pertimbangan akal yang sihat dalam membuat sesuatu keputusan. Tempoh iddah yang panjang membuka ruang dan peluang yang baik untuk pasangan suami isteri yang telah berpisah untuk membuat pertimbangan semula mengenai hubungan mereka. Masa tinggal lagi 2 minit Seterusnya rumusannya, persyaratan iddah ini memberi banyak kelebihan kepada manusia, lebih-lebih lagi bagi para wanita yang mengalaminya sendiri. Tujuan beriddah adalah untuk menyucikan rahim seseorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya dan merupakan salah satu bab yang perlu diketahui secara mendalam oleh seseorang wanita di samping bab-bab lain yang penting juga daripada bab-bab lain selain daripada bab munakahat bagi menyempurnakan maqasid syariah itu sendiri. Sesungguhnya seseorang hamba memperoleh banyak kebaikan dalam menurut ajaran dan kehendak syariah itu sendiri kerana Islam adalah agama asyumu. Sebagai perhargaannya, saya mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan dan ribuan terima kasih kepada Prof. Madia, Dr. Wan Muhammad Yusof Wan Cip selaku pensyarah yang mengajarkan kami subjek maqasid syariah ini. Sebab
telah memberi peluang dan ruang kepada saya dan rakan-rakan sekelas untuk membentangkan kertas kerja masing-masing. Sekian, itu sahaja daripada saya. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nurul Ashikin binti Azlan. Kita beralih kepada sesi soal jawab. Sekiranya para peserta mempunyai soalan, boleh buka mikrofon atau tulis di ruangan chat. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Harmi dan nombor matrik saya 061698. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang kajian yang dilakukan oleh saya yang bertajuk Kajian Terhadap Adat Melayu dalam Perkahwinan Islam di Kampung Padang Polis Batu Rakit, Kuala Nerus, Terengganu. Okey, baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya pergi kepada pengenalan secara ringkasnya. Jadi kajian ini merupakan kajian terhadap adat Melayu di dalam perkahwinan. Jadinya kita ingin melihat bagaimana adaptasi adat Melayu itu di dalam perkahwinan Islam. Jadi permulaannya adat Melayu ini merupakan satu budaya ataupun kebiasaan yang dilakukan sejak dari turun-temurun lagi. Maknanya dilakukan dari dahulu lagi. Terutamanya dalam konteks masyarakat Melayu. Adat ini merupakan satu peninggalan nenek moyang kita sejak dahulu lagi. Jadi ia dilakukan secara turun-temurun. Itu sedikit pengenalan ringkas tentang makna adat. Jadi kita beralih kepada makna perkahwinan. Makna perkahwinan ini adalah satu perkara yang sangat penting bagi memastikan nasab dan keturunan Islam berkembang. Jadi untuk memastikan Islam itu berkembang dengan jayanya memerlukan perkahwinan. Jadi nikah ini dia bertujuan untuk mengelakkan diri daripada melakukan maksiat dan berzina. Jadi antara fungsi nikah ini juga untuk mengelakkan diri kita dari melakukan dosa-dosa besar. Jadi di Malaysia ini perkahwinan ini memang sudah tidak asing lagi lah dalam kita punya kehidupan, dan juga adat ini banyak telah diserapkan ke dalam perkahwinan. Antara yang kita boleh lihat adalah contoh adat merisik, adat berbalas dulang hantaran dan banyak lagi kan. Jadi Islam ini dia tidak menghalang apa jenis adat untuk dicampurkan di dalam Islam selagi mana adat itu dia tidak bercanggah dengan akidah Islam kita. Baik, itu sedikit pengenalan ringkas ya tentang kajian ini. Jadi kita pergi kepada objektif kajian yang saya dapati. Yang pertama adalah ingin menjelaskan konsep pendekatan adat Melayu dalam perkahwinan Islam. Jadi bagaimana pendekatan adat Melayu ini di dalam perkahwinan. Dan yang kedua, menganalisis tahap relevan adat Melayu dalam perkahwinan Islam ini. Jadi ingin melihat adakah orang sekarang ini masih. Dan yang terakhir adalah mengkaji cabaran yang dihadapi oleh masyarakat mengekal hati di dalam kajian ini adalah untuk mendedahkan Melayu dalam perkahwinan Islam ini. Jadi mungkin ada di antara masyarakat yang boleh dengar? Dengan saya boleh dengar? Oh, minta maaf sebab kampung saya hujan lebat ni. Ya, boleh saya teruskan? Okey. Jadi tentang kepentingan kajian ini ingin menerangkan kepada masyarakat betapa relevannya, masih relevan lagi adat di dalam perkahwinan ini. Yang seterusnya, kajian ini sangat penting kepada badan-badan adat Melayu dalam perkahwinan ini. Dan yang terakhir, sangat penting juga kerana mementingkan hal perkahwinan. Hal ini kerana perkahwinan merupakan elemen penting dalam pembentukan watak seseorang. Jadi metodologi kajian yang dilakukan oleh saya adalah metodologi berbentuk kualitatif di mana saya menggunakan taktik pengumpulan data dan juga taktik menganalisis data. Bagi taktik pengumpulan data, saya melalui kaedah perpustakaan dan temu bual.
Jadi di perpustakaan ini saya mencari bahan-bahan yang berkait dengan saya punya kajian. Jadi untuk teknik menganalisis data ini, saya menganalisis bahan-bahan yang terdapat dalam buku-buku yang terdapat di dalam perpustakaan. Bagi pengumpulan melalui temu bual pula, saya akan menemu bual ahli-ahli kampung itu dan bertanyakan secara direct, secara terus tentang adat di dalam perkahwinan Islam. Jadi seterusnya saya ringkaskan sedikit tentang dapatan kajian saya. Yang pertamanya, apa yang saya dapati dalam kajian ini adalah Islam ini sangat mementingkan perkahwinan yang sah. Jadi apa maksud perkahwinan yang sah itu? Perkahwinan yang sah itu adalah perkahwinan yang telah menuruti semua rukun kahwin. Jadi tujuan untuk memastikan perkahwinan ini sah adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan juga memudahkan dalam pewarisan harta. Jadi yang seterusnya adalah adat Melayu ini dia sebenarnya telah berlandaskan ajaran Islam. Jadi maknanya tiada adat yang diamalkan bercanggah dengan akidah sebenarnya. Jadi kebanyakan adat ini diamalkan adalah adat yang tidak syirik. Maknanya dia tidak bercanggah langsung dengan akidah Islam dan juga ilmu-ilmu Islam. Jadi antara perbincangan yang saya dapati dalam kajian ini adalah yang pertama adalah dengan adanya adat ini, maka adalah masyarakat itu. Jadi, pentingnya adat ini adalah untuk memastikan Melayu ini tidak hilang di dunia kita. Jadi, untuk memastikan Melayu ini kekal, kita juga kena kekalkan adat yang ada. Yang seterusnya, supaya tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Kenapa boleh jadi berlakunya fitnah? Kerana jika tiada perkahwinan yang sah ini, maka boleh berlaku banyak fitnah. Jadi pencampuran adat di dalam perkahwinan ini adalah contoh dengan membuat majlis, dengan menjemput orang-orang terdekat. Jadi boleh mengurangkan penimbulnya fitnah. Jadi yang seterusnya, supaya ajaran Islam ini kekal dalam masyarakat Melayu. Supaya orang Melayu ini lebih faham tentang perkahwinan dan juga tentang ajaran-ajaran Islam. Dan yang seterusnya adalah supaya masyarakat Melayu ini tidak dapat mengamalkan adat dan sunnah dalam perkahwinan. Jadi jika mereka tahu tentang adat yang dilakukan dalam masyarakat, maka mereka boleh mengamalkan di dalam perkahwinan. Jadi saya berdasarkan kesimpulan yang saya dapat adalah Islam ini adalah agama yang sangat indah dan mudah untuk difahami dan juga dipelajari. Tiada apa yang susah pun dalam agama melainkan kita belajar daripadanya. Seterusnya, percampuran adat dalam perkahwinan Islam ini sama sekali tidak mengganggu akidah dan iman seseorang itu. Seperti mana yang saya katakan sebelum ini, dia tidak mengganggu langsung selagi mana adat ini berlandaskan syariat Islam. Seterusnya adalah adat Melayu dalam perkahwinan ini perlu dikekalkan. Maknanya adat dalam perkahwinan ini perlu dikekalkan sampai bila-bila untuk memastikan dua benda ini terus kekal, iaitu adat Melayu dan juga ajaran Islam. Dan yang terakhir, apa yang dapat saya simpulkan daripada kajian ini adalah perkahwinan ini dapat mengelakkan diri daripada melakukan maksiat. Seterusnya dapat menyempurnakan iman kita. Ya, Masa saya. tinggal lagi 2 minit Okey, boleh. Jadi itu saja kajian yang saya telah lakukan. Jadi saya harap semua dapat mengambil input dan juga manfaat daripada kajian yang saya lakukan. Sekian, terima kasih. Jadi saya buka kepada apa-apa soalan ya. Rasanya kalau tak ada, saya rasa sampai sini sajalah pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih kepada Tuan Moderator kerana sudi menjayakan program ini. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Syafiq bin Harmi. Kita berarti kepada sesi soal jawab. Kita tidak buka kan. Sekiranya para peserta mempunyai soalan, boleh buka mikrofon atau tulis di ruangan chat. Baki ada masa lagi 2 minit. Boleh nak tanya. Ya? Tak, siapa-siapa nak tanya boleh nak tanya lagi. Ada baki masa 2 minit lagi. Okey, tak ada ya. Saya kira tak ada ya. Mencapai tujuan utamanya iaitu untuk memelihara harta. Hal ini kerana riba mampu memberi kemudaratan yang menyebabkan berlakunya penindasan.
khususnya kepada mereka yang melakukan pinjaman. Perbincangan pendapat ulama mengenai amalan riba telah dibahaskan secara terperinci. Secara umumnya, riba terbagi kepada 3 jenis kategori. Pertama, riba al-fadh, di antaranya riba qad, iaitu riba dalam hutang. Kedua, riba an-nasi'ah, iaitu tambahan tersebut sebagai ganjaran atas ditangguhkannya pembayaran atau pelunasan. Ketiga, riba an-yad, iaitu jual beli dua barang satu jenis tanpa takabut, iaitu serah terima secara langsung. Seterusnya, pembincangan mengenai objektif kajian. Objektif kajian pertama adalah untuk mengenal pasti maqasid pengharaman riba menurut syarak. Kedua, untuk menilai impak sejauh manakah pengamalan riba memberi kesan kepada masyarakat. Selanjutnya, bagi metodologi kajian, kaedah kajian dipakai adalah kajian berbentuk kualitatif, iaitu data dikumpulkan melalui beberapa teknik dan kemudiannya dianalisis dengan olahan secara deskriptif. Manakala teknik pengumpulan data pula menggunakan kajian dokumen, iaitu kajian perpustakaan dijalankan dengan menggunakan bagi mengumpul semua data dan fakta primer dan sekunder berdasarkan skop kajian. Analisis data yang dipakai adalah analisis teks. Seterusnya, bagi dapatan yang pertama, kajian pertama ialah pendefinisian riba. Pendefinisian riba dibagi kepada dua, iaitu pendapat ahli bahasa dan para ulama. Pendapat ahli bahasa mendefinisikan riba sebagai bunga berganda yang membebankan seorang. Manakala pendapat ahli bahasa mengatakan bahawa bunga adalah sesuatu yang berganda yang membebankan, manakala menurut para ulama, ianya daripada sudut pandang hutang, riba ni bermaksud sesuatu tambahan atau lebihan yang terlepas daripada bayaran balik hutang yang telah diletakkan sebagai syarat kepada salah satu pihak dalam sesuatu perjanjian. Manakala dari sudut ekonomi, ia bukan satu bayaran wang yang dilakukan oleh pihak yang menerima. Seterusnya, bagi dapatan kajian yang kedua, iaitu peringkat pengharaman riba. Dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 39 belum menjelaskan bahawa riba itu adalah haram secara total. Manakala surah An-Nisa ayat 4 telah menerangkan bahawa riba merupakan amalan semenjak dahulu yang telah dilakukan oleh orang-orang lain. Ayat ini ingin memberi tahu bahawa terdapat tanda bahawa riba adalah suatu amalan yang tidak sepatutnya diamalkan. Seterusnya, pada peringkat terakhir surah Al-Imran pada ayat 130, ayat ini secara pasti dan jelas telah menegah perbuatan memungut riba. Seterusnya, perbincangan, iaitu pertama, pinjaman secara haram dan dibuat daripada sumber yang tidak sah seperti alung. Alung ni bila kita pinjam dan loannya, masalah utamanya adalah tempoh bayaran balik yang dikenakan adalah sangat singkat. Dan apabila tempoh bayaran balik itu tidak dapat dilunaskan dalam masa yang ditetapkan, maka apa yang berlaku adalah mereka akan menyerang seorang itu dan melakukan tindakan yang ganas dan di luar jangka. Seterusnya, kepada para pelajar pula, bayaran mengenai bayaran balik PTPTN, iaitu Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara. Pembadanan yang diterima oleh para pelajar oleh kerana kaedah yang dikenakan menyebabkan setengah pelajar tidak mampu untuk membayar balik pinjaman sehingga disenarai hitamkan oleh Pembadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara. Manakala yang terakhir, status pelaburan dalam ASN, ASP dan seumpamanya. Isu halal pinjaman ataupun mematuhi syariah sentiasa ditimbulkan dalam pelaburan ASN, ASP. Manakala terdapatnya isu riba yang dikenakan oleh mereka. Namun begitu, setelah ini pelaburan melalui ASN, ASP dan seumpamanya adalah dibenarkan syarak. Sebagai rumusannya, pihak kerajaan dan pihak swasta perlu berganding bahu dalam menguruskan golongan yang berhak mendapat kelulusan pinjaman bagi mengelakkan daripada masyarakat Muslim terus terlibat dengan urusan pinjaman haram. Jadi, apa yang patut dilakukan ialah pihak kerajaan dengan pihak swasta ni sama-sama tolong bagi pinjaman kepada pihak yang berhak, betul-betul berhak untuk menerima pinjaman
dengan kadar yang bersesuaian dan kadar faedah ataupun bunga yang bertepatan dengan kadar penceraman yang dilakukan oleh seseorang. Seterusnya, penghargaan. Pertama, untuk mensyarah yang saya amat hormati Profesor Madya Dr. Wan Muhammad Yusof Wancik kerana tidak pernah jemu memberikan tunjuk ajar serta semangat untuk menyiapkan tugasan dalam masa yang telah ditetapkan. Seterusnya, tidak lupa juga kepada program seminar antarabangsa Makasih Syariah Karnival 7 kerana telah memberi peluang dan pengalaman untuk saya membentangkan poster saya ini. Seterusnya, tidak lupakan pada para sahabat saya yang sanggup bersengkang mata untuk memberi tunjuk ajar melalui pengalaman menjalankan tugasan sebelum ini. Sebagai rujukannya, untuk kitab bahasa Arab, saya telah meminjam daripada pertama, daripada Nuruddin bin Mukhtar Al-Farani, iaitu bukunya Ilmu Maqasid Syariah daripada Riyad Maktabah Al-Bilkan 2006. Seterusnya, untuk buku bahasa Melayu, saya telah membuat rujukan daripada Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang bertajuk Isya Al-Fatwa jilid yang pertama yang dikeluarkan oleh PTS Publishing House Wilayah Persekutuan pada tahun 2017. Seterusnya, untuk jurnal, saya telah membuat rujukan utama dengan menggunakan dictionary daripada Abdul Mukmin bin Abdul Ghani iaitu Peristilahan Riba, satu analisis hukum dalam jurnal syariah jilid yang kelima yang dikeluarkan pada tahun 1997. Tidak lupa juga saya telah menggunakan buku karangan kitab Jawi iaitu Daud Al-Fatani bin Idris Al-Fatani iaitu Kitab Kuliah At-Tilab di Murid Ma'rifah Al-Ahkam Bisawab Ma'tabah wal Ma'ta'ah Muhammad Al-Bahri wa Al-Yadu pada buku juz yang pertama daripada Makkah. Untuk apa-apa hubungan ataupun untuk kontak saya boleh melalui email iaitu burija@gmail.com dan Facebook Ajidah. Terima kasih. Nama saya Nurul Syazwani binti Zakaria, nombor matrik 060822. Pada hari ini saya akan membentangkan sebuah poster yang bertajuk Konsep Kesejahteraan Keluarga menurut Perspektif Maqasid Syariah. Okey, yang pertama iaitu abstrak. Seperti yang kita tahu, Islam merupakan sebuah agama yang telah meliputi segala aspek dalam kehidupan manusia sama ada jasmani atau rohani. Malah pembinaan sebuah institusi kekeluargaan yang sejahtera merupakan salah satu aspek yang diberikan perhatian serius dalam Islam kerana ia merupakan struktur asas bagi keseluruhan sistem sosial dan kebudayaan dalam sesebuah masyarakat bagi melahirkan sebuah keluarga yang sejahtera dan bahagia. Kegagalan dalam memahami konsep asas kesejahteraan keluarga ini mampu menimbulkan impak yang negatif kepada institusi kekeluargaan seperti pemusuhan yang seterusnya akan membawa kepada kes perceraian. Selain itu, kesejahteraan keluarga juga dapat difahami berpandukan kepada prinsip maqasid syariah yang mana ia menjadi penyumbang ke arah dasar pembinaan kesejahteraan keluarga. Sehubungan itu, 5 prinsip utama maqasid syariah perlu diletakkan sebagai garis panduan dan asas sebagai kerangka panduan yang strategi agar kemaslahatan dalam sesebuah institusi kekeluargaan dapat melahirkan kesejahteraan yang diingini oleh setiap individu. Oleh itu, dalam ilmu maqasid syariah, memelihara masyarakat tidak dapat ditegakkan melainkan dengan memelihara kesejahteraan dalam institusi keluarga. Okey, seterusnya objektif kajian saya yang pertama adalah untuk menghuraikan kesejahteraan dalam institusi kekeluargaan menurut Islam. Secara tak langsung, ia akan memberi sebab kenapa Islam amat menekankan mengenai kesejahteraan dalam sesebuah keluarga. Yang kedua, menganalisis aspek kesejahteraan keluarga menurut perspektif maqasid syariah. Dan yang terakhir, mengkaji peranan maqasid syariah dalam melahirkan sesebuah keluarga yang sejahtera dan diredai oleh Allah SWT. Seterusnya, metodologi kajian saya pula ialah kajian ini adalah satu kajian kualitatif. Bagi mengumpul data, saya telah mengaplikasikan kaedah dokumen iaitu dengan mengumpul data melalui rujukan pelbagai bahan-bahan ilmiah seperti buku, jurnal dan bahan penulisan yang lain bagi mendapatkan maklumat yang tepat berkaitan dengan tajuk kajian saya. Manakala untuk menganalisis data, saya menggunakan pendekatan analisis kandungan, induktif, diduktif dan komparatif terhadap kajian-kajian lepas bagi menyokong tajuk kajian dan dijadikan sebagai rujukan.
Seterusnya, hasil dapatan kajian saya telah menggambarkan bahawa konsep asas maqasid syariah menjadi penyumbang ke arah pembinaan dasar kesejahteraan sesebuah keluarga. Hasil kajian mendapati terdapat 5 prinsip utama yang menjadi prinsip teras dalam membentuk kesejahteraan keluarga dalam sesebuah masyarakat, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Oleh itu, di perbincangan kajian ini mendapati daripada 5 prinsip maqasid syariah ini dapat dibahagikan kepada 19 elemen yang perlu dititikberatkan dalam memastikan tercapainya kesejahteraan keluarga dalam sesebuah masyarakat. Yang pertama iaitu memelihara agama, terdapat elemen akidah, keimanan, memupuk keharmonian, saling hormat menghormati dan amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap individu bertanggungjawab untuk memastikan pegangan teguh terhadap akidah yang benar dalam diri masing-masing untuk memastikan wujudnya kesejahteraan dalam keluarga. Hal ini kerana akidah merupakan tunjang terpenting dalam pembentukan keluarga yang sejahtera. Model kesejahteraan keluarga yang berlandaskan maqasid syariah sebagai asasnya perlu lebih dipraktikkan agar kehidupan masyarakat berpandu kepada kefahaman terhadap matlamat sebenar dalam persyariatan di dalam agama. Manakala prinsip yang kedua iaitu memelihara nyawa. Terdapat elemen kefahaman terhadap matlamat sebenar dalam persyariatan. Prinsip yang kedua iaitu memelihara nyawa, terdapat elemen pencegahan kezaliman sama ada kepada diri sendiri atau orang lain, kasih sayang dan bersyukur dengan anugerah kehidupan. Hal ini menunjukkan bahawa Islam memandang tinggi terhadap keperluan dalam penjagaan nyawa dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini demikian kerana untuk mencegah mana-mana pihak melakukan sesuatu yang tidak diingini atau kezaliman terhadap diri sendiri, anggota keluarga maupun orang di sekeliling. Seterusnya, melalui prinsip ketiga iaitu memelihara akal, terdapat elemen pencegahan dari perkara yang memudaratkan akal, kelestarian akal dan hubungan dengan persekitaran. Justru itu dapat dibuktikan bahawa elemen-elemen ini akan melahirkan sesebuah keluarga yang sejahtera dan secara tidak langsung akan memiliki kebijaksanaan dalam kehidupan seseorang individu. Kewarasan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh seseorang individu tersebut akan dapat memimpin dan menjaga keluarganya dengan sempurna dan secara langsung akan menimbulkan kesejahteraan dalam sesebuah institusi kekeluargaan tersebut. Dalam prinsip keempat pula, iaitu memelihara keturunan, terdapat elemen kewajipan perkahwinan, pendidikan, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan iaitu ibadah. Kewajipan perkahwinan perlulah dilaksanakan oleh setiap individu bagi mengelakkan pengabaian terhadap tanggungjawab serta perlakuan yang bertentangan dengan syarak. Kepentingan pendidikan juga patut didedahkan dalam keluarga dan masyarakat dan secara tidak langsung ia akan memperkukuhkan hubungan dengan manusia serta hubungan dengan Tuhan. Prinsip maqasid syariah yang terakhir iaitu memelihara harta. Elemennya ialah pengurusan kewangan yang merangkumi pendapatan dan perbelanjaan, kewajipan, kebajikan, menunaikan zakat dan melakukan amal jariah seperti wakaf, sedekah dan sebagainya. Dengan harta yang telah diperolehi itu, tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada isteri dan keluarga Dengan harta yang telah diperolehi, tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada isteri dan keluarga, pengeluaran zakat dan fitrah serta wakaf dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya oleh seseorang individu. Masa tinggal lagi 2 minit Jika seseorang individu tersebut bijak dalam penjagaan hartanya, maka kesejahteraan keluarganya akan terjamin dan terpelihara. Secara tuntasnya dapatlah dirumuskan bahawa 5 prinsip asas maqasid syariah dapat dijadikan kerangka utama dalam sesebuah institusi kekeluargaan bagi memastikan kesejahteraan keluarga dapat dicapai dan diperoleh. Kegagalan dalam melaksanakan tanggungjawab kepada diri dan keluarga akan mengakibatkan seseorang individu dan sesebuah keluarga mendapat hukuman daripada Allah SWT di dunia dan di akhirat. Manakala jika tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan baik, maka ia akan melahirkan sesebuah keluarga yang sejahtera dan sempurna. Maka di sini dapat diringkaskan bahawa kesejahteraan secara umumnya dan kesejahteraan dalam sesebuah keluarga secara khususnya merupakan antara matlamat maqasid syariah dalam menetapkan kesejahteraan antara hubungan sesama manusia dengan manusia
yang lain, dan yang terpaling penting ialah hubungan manusia dengan pencipta iaitu Allah SWT. Sekian saja daripada saya. Kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nurul Syazwani binti Zakaria. Kita beralih kepada sesi soal jawab. Sekiranya para peserta mempunyai soalan, buka mikrofon atau tulis di ruangan chat. Kalau saya nak tanya boleh? Boleh Syazwani? Boleh saya tanya? InsyaAllah. Untuk pembentangan poster tadi, ada tertinggal rujukan ke sebab saya tak nampak tadi? Oh, rujukan. Tak ada kan? Tak ada tak apa? Oh, tak ada. Tak ada. Okay. Tak apa. Terima kasih. Diorang nak tanya soalan lain? Silakan. Penggunaan darah merupakan satu isu yang sentiasa pada masyarakat. Okey, sekira tak ada soalan dah ni ya. Okey, tak adanya. Okey, beberapa masa lagi saya mulakan pembentangan pada petang ini dengan menjemput Wan Nur Nabihah binti Wan Ibrahim dipersilakan dari Wan Nur Nabihah. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Nabihah binti Wan Ibrahim dari Ijazah Sarjana Muda Syariah semester 4 akan membentangkan satu poster yang bertajuk Nikah Khitbah, Hukum dan Kepentingannya Menurut Perspektif Islam. Abstrak. Pelaksanaan nikah khitbah ini bukanlah satu perkara asing dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan mahasiswa. Nikah khitbah ini sama sahaja seperti nikah biasa kerana ia adalah satu pernikahan yang sah dan dibolehkan pelaksanaannya sebagai satu alternatif bagi mengurangkan kadar perzinaan dan anak tak sah taraf yang semakin membimbangkan. Penulis menggunakan kaedah analisis dokumen dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh, kerata akhbar, jurnal dan laman web. Hasil kajian mendapati bahawa kebanyakan kalangan mahasiswa memilih untuk melaksanakan nikah khitbah sebagai satu jalan penyelesaian terbaik untuk menghindari pergaulan bebas yang boleh menjerumus ke arah penzinaan. Oleh itu, garis panduan dan kepentingan berkaitan nikah khitbah ini perlu diberi pendedahan sewajarnya oleh pihak berwajib supaya dapat mengurangkan peningkatan kes anak tak sah taraf dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, objektif kajian. Objektif yang ingin dicapai oleh penulis menerusi penulisan kajian ini ialah yang pertama, untuk mengkaji hukum nikah khitbah dan kepentingan pelaksanaannya terutama dalam kalangan mahasiswa, dan yang kedua ialah untuk membincangkan hubungan perkaitan antara pelaksanaan nikah khitbah dengan maqasid syariah. Poin yang ketiga ialah berkaitan metodologi kajian. Dalam kajian ini, penulis menggunakan kaedah kajian berbentuk kualitatif untuk memperolehi data dan maklumat, iaitu melalui kaedah analisa dokumen dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh, kerata akhbar, jurnal, laman web serta fatwa-fatwa yang berkaitan. Selain itu, pengkaji juga mendapatkan maklumat yang berkaitan melalui penelitian terhadap kajian-kajian lepas yang telah dikaji oleh pengkaji lain sebelum ini. Proses menganalisis data ini meliputi kepada 3 bentuk analisis, iaitu analisis kandungan, analisis teks dan kaedah komparatif. Analisa data dokumen ini dapat membantu pengkaji untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan tajuk yang dikaji dengan mudah dan menjimatkan masa. Ia juga boleh dijadikan sebagai satu pembuktian dan pengukuhan terhadap kajian yang akan dijalankan. Baiklah, yang seterusnya pula ialah mengenai dapatan kajian. Konsep nikah khitbah.
Menurut Kamus Dewan edisi keempat, nikah khitbah ini membawa maksud perkahwinan biasa yang mencakupi semua asas serta syarat yang ditetapkan dalam pernikahan. Akan tetapi, pasangan tersebut mengambil keputusan untuk tidak duduk bersama dalam jangka masa yang telah dipersetujui. Hukum nikah khitbah ini harus, iaitu melakukan akad nikah dengan menangguhkan masa untuk tinggal bersama pasangan. Sandaran hukum atau dalil yang membenarkan nikah khitbah ini ialah dengan merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu pada usia 6 tahun. Akan tetapi hidup bersama sebagai suami isteri semasa Sayyidatina Aisyah berusia 9 tahun. Berdasarkan hadis ini, jelas dinyatakan bahawa Rasulullah SAW telah menangguhkan untuk tinggal bersama Sayyidatina Aisyah sebagai pasangan suami isteri selama lebih kurang 2 tahun lamanya kerana menunggu masa yang bersesuaian untuk Sayyidatina Aisyah hidup berkeluarga. Seterusnya, kepentingan pelaksanaan nikah khitbah. Yang pertama, dapat memenuhi fitrah berkasih sayang melalui cara yang dihalalkan hukum syarak. Yang kedua, dapat mengurangkan kadar peningkatan gejala sosial dalam kalangan remaja. Dan yang ketiga, mendapat keredaan Allah SWT kerana nikah khitbah ini adalah untuk mengelakkan terjerumus ke dalam kancah yang tidak diingini dalam sewaktu tempoh perkenalan. Seterusnya, pembincangan yang seterusnya ialah mengenai pelaksanaan nikah khitbah menurut maqasid syariah. Dalam syariat Islam, perkahwinan yang patuh syar'inya amat dititik beratkan dalam Islam. Secara fitrahnya, maqasid syariah yang ingin dicapai hasil daripada pelaksanaan pernikahan yang patuh syar'i ialah untuk menjaga nasab atau keturunan, di mana ia merupakan salah satu daripada 5 prinsip maqasid syariah al-daruriyah al-khams. Pernikahan yang syar'i ini dapat menjadi penghalang daripada berlakunya maksiat dan permasalahan zina yang boleh terjerumus kepada punca berlakunya anak tak sah taraf. Isu anak tak sah taraf ini sepatutnya tidak boleh diambil ringan kerana ia mendatangkan pelbagai implikasi, antaranya ialah yang pertama dari aspek penamaan. Anak yang tak sah taraf ini tidak boleh dibin atau bentikan kepada bapa biologinya kerana persetubuhan yang berlaku adalah tidak sah kerana di luar ikatan perkahwinan. Aspek yang kedua pula ialah dari segi pewarisan pusaka. Anak tak sah taraf ini terhalang daripada mewarisi antara satu sama lain dengan bapa biologinya kerana tidak mempunyai sebarang pertalian darah daging. Akan tetapi, berkaitan masalah pusaka antara anak tak sah taraf dengan ibu kandungnya, mereka masih boleh mewarisi antara satu sama lain. Dan aspek yang terakhir ialah aspek kemasyarakatan. Aspek kemasyarakatan ini merujuk kepada masa depan bagi anak tak sah taraf ini kerana apabila masyarakat sekelilingnya tahu berkaitan status tarafnya, pasti akan dipandang serong oleh kebanyakan masyarakat yang menyebabkan kecelaruan psikologi yang boleh mendatangkan masalah jubana yang lebih berat seperti kes bunuh diri akibat daripada tekanan yang diterima oleh persekitarannya. Oleh itu, ini menunjukkan betapa pentingnya penjagaan nasab dari tercemar melalui perkahwinan yang sah untuk mengelakkan implikasi yang negatif akan berlaku. Dan yang terakhir, kesimpulannya, nikah khitbah ini boleh dijadikan sebagai satu alternatif untuk mengurangkan kadar peningkatan anak tak sah taraf yang disebabkan oleh pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Pelaksanaan nikah khitbah ini tidak mempunyai sebarang pelanggaran dari sudut undang-undang keluarga Islam di Malaysia yang boleh menghalang nikah tersebut untuk didaftarkan. Jadi, bagi menjayakan pelaksanaan nikah khitbah ini dengan lebih berkesan, pendedahan berkaitan konsep dan garis panduan nikah khitbah ini perlu diberikan pencerahan sebaiknya kepada semua masyarakat Indonesia. Contohnya, subtopik berkaitan pelaksanaan nikah khitbah ini boleh dijadikan sebagai modul tambahan dalam kursus nikah bagi pasangan yang akan melangsungkan perkahwinan. Sekian sahaja daripada saya. Diharapkan pembentangan ini dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri serta kepada semua yang menonton. Saya akhiri pembentangan saya pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Wan Nur Nabiha binti Wan Ibrahim
Kita beralih kepada sesi soal jawab. Sekiranya para peserta mempunyai soalan, boleh buka mikrofon atau tulis di ruangan chat. Tak ada saya kira tak ada dah ni. Dengan berakhirnya pembentangan tadi, maka berakhirlah sidang 1 pada petang ini. Terima kasih diucapkan kepada semua pembentang dan para penonton. InsyaAllah sidang selari 2 akan disambung sebentar lagi. Sekian, terima kasih. Dengan ini sidang bersurai.